Hai, Assalamualaikum. Saya Luqman Hilmi, student program Sarjana Pentadbiran dan Pembangunan Tanah tahun ke-1. Hari ini saya akan menceritakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tanah. Alright? Di sini ada 4 faktor yang mempengaruhi nilai tanah, iaitu faktor pertama, permintaan dan penawaran, lokasi, perancangan ataupun kawalan pembangunan, dan polisi kerajaan. Okey. So faktor yang pertama adalah permintaan dan penawaran. Apakah itu permintaan penawaran? Okey, biasanya permintaan penawaran mengikut huraian saya yang fahamlah kan. Permintaan penawaran tu adalah permintaan daripada rakyat ataupun pembeli terhadap sesuatu ataupun terhadap rumah ataupun terhadap tanah di sebuah kawasan. Okey. Sebagai contoh, jika rakyat atau penduduk meminta sesuatu tanah di lokasi itu dan agak ramai percentage pembeli atau permintaan itu, maka tanah dari situ harga tanah boleh melonjak naik ke atas permintaan. Sebab bukan sesenang kerajaan untuk menghandlekan atau mengawal. Okey, faktor kedua adalah lokasi. Lokasi juga memainkan peranan untuk nilai tanah. Kenapa? Okey, senang cerita lokasi, kita menceritakan luar bandar dan bandar. Okey, exactly. Bandar, berbandingkan bandar dan luar bandar, tanah di bandar harganya agak lebih tinggi daripada luar bandar kerana lokasi di bandar terdapat kemudahan yang mencukupi seperti kemudahan pengangkutan, bekalan, elektrik, air, sumber air, dan sektor ekonomi tumpu kepada bandar. Alright. So kalau berbandingkan luar bandar pula, luar bandar bukan saya nak cakap tidak mencukupi sumber-sumber, tapi agak kekurangan sikit di luar bandar. Dan jika seseorang itu kerja di bandar, mereka ataupun pembeli terpaksa mengeluarkan kos yang lebih untuk kekerja pada setiap hari, berbanding jika pembeli itu membeli rumah di bandar, mereka menggunakan kos yang rendah dan mereka boleh menggunakan kos yang selebih itu untuk kehidupan seharian mereka. So dari situ diorang juga mengadakan konsep penawaran dan permintaan. Di situ juga nilai-nilai tanah atau nilai-nilai perumahan boleh naik juga dari segi faktor lokasi. Okey, faktor ketiga adalah keputusan perancangan. Keputusan perancangan adalah kerajaan merancang sesuatu atau sebuah pembangunan di sekitar kawasan itu. Seperti sekarang di belakang saya adalah Iskandar Puteri atau dikenali sebagai Puteri Harbour. Dulu kawasan ini adalah sebuah hutan ataupun tidak memiliki pembangunan apa-apa pun. Tapi sekarang dengan perancangan oleh kerajaan, mereka telah mewujudkan sektor perumahan, sektor ekonomi, sektor persekolahan dan sektor international di sini. Okey, dari situ, dari segi faktor-faktor itu juga, kawasan perancangan seperti contoh dulu dengan tiada pembangunan tanah ini, harga dia lebih murah berbandingkan dengan harga sekarang. Dengan adanya pembangunan, dengan adanya kemudahan, dengan adanya international school. So dari sini kita boleh anggap sebagai bandar Puteri Harbour sebagai bandar kedua untuk Johor Bahru. So dari sini nilai tanah di Puteri Harbour juga memainkan peranan dan ia melonjak naik dari 0 ke 100% naik.
Okey, faktor keempat adalah polisi kerajaan. Polisi kerajaan, faktor dia sama seperti kawalan perancangan, cuma polisi kerajaan more fokus kepada cerita tentang non-bumi putra dan bumi putra. Okey, sebagai contoh, kerajaan telah membahagikan kos perumahan, iaitu kos rendah, kos sederhana dan kos sederhana rendah. Dia terbagi kepada 3. Dari situ rakyat juga boleh mengambil peluang itu sebagai untuk membeli kediaman mereka. Dan tanah, sebagai contoh di Mutiara Rini, Kerajaan Johor telah mewujudkan rumah mampu milik, iaitu potongan sebanyak 15%. Dan dari situ kerajaan berebut juga. Dan itu dari segi permintaan dan penawaran. Tetapi mengikut polisi kerajaan, jika terdapat banyak permintaan rakyat untuk membeli rumah-rumah sebegitu ataupun sedemikian, harga tanah juga boleh menaik di antara sebab-sebab itu juga. Okey, jangan lupa juga selain 4 faktor tu juga kita ada faktor mikro, iaitu kita berdasarkan saiz pembangunan, tapak tanah pembangunan, reka bentuk bangunan dan kemudahan yang berada di pembangunan itu. Okey, so mikro faktor ni juga memainkan peranan penting atas faktor-faktor penaikan nilai tanah. Macam tu je. So sekarang saya hendak menceritakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai di perumahan. Okey, di belakang saya adalah sebuah residential ataupun dikenali bahasa Melayu service apartment, iaitu nama perumahan ini adalah Iskandar Puteri Cove. Alright, so kenapa saya memilih residential ini untuk menceritakan tentang faktor, dan saya memilih residential ini sebab kerana terdapat banyak faktor yang saya boleh menguraikan kepada anda. Okey, faktor utama adalah lokasi. Faktor lokasi Iskandar Puteri pada masa akan datang, mengikut perancangan kerajaan, kerajaan telah mengumumkan bahawa Iskandar Puteri adalah bandar kedua Johor Bahru. So sektor ekonomi dan perumahan sudah bermula tertumpu pada kawasan area sini. Dari segi lokasi juga, Iskandar Cove ataupun Puteri Cove dekat untuk ke mana-mana sahaja. Dan seperti contoh, jika penduduk atau pembeli hendak pergi ke bandar, hendak pergi ke kerja, hendak pergi ke mana-mana kawasan yang terdekat, mereka sudah mempunyai kemudahan-kemudahan seperti lebuh raya, jalan raya yang sudah siap dan sebagainya. Selain itu juga, pusat pemerintah Johor Bahru terletak di Kota Iskandar juga. Sebagai contoh, pejabat kerajaan telah berpindah dari bandar Johor Bahru ke Kota Iskandar. So dari sini pekerja-pekerja atau rakyat yang bekerja di kerajaan Johor Bahru, mereka mencari peluang perumahan mereka di area sini juga. Manakala dari segi lokasi juga, lokasi Iskandar Puteri ini juga telah melonjak naik daripada faktor lokasi. Okey, faktor seterusnya adalah yang saya boleh kaitkan dengan Iskandar Cove ataupun Puteri Cove, adalah pusat perancangan. Okey, pusat perancangan pula, dulu sebelum adanya bangunan di area sini,
developer telah mengiklankan perancangan diorang tentang membuat residential di lokasi ini. Dari segi perancangan pula, mereka mengaitkan dengan pertubuhannya Legoland di Malaysia, pusat perkhidmatan, pusat sektor ekonomi dan sekolah perkhidmatan persekolahan international di area sini. So dari situ pembeli juga boleh menarik minat pembeli dengan faktor-faktor begitu juga. Okey, seterusnya saya akan menceritakan tentang faktor-faktor mempengaruhi nilai retail ataupun roncit. Okey, di belakang saya ni adalah terlepasnya sebuah mall ataupun sebuah shopping center untuk sekitar kawasan Puteri Harbour. Dari sini saya boleh menceritakan sedikit tentang faktornya permintaan dan penawaran. Permintaan penawaran adalah permintaan daripada pembeli ataupun sebuah syarikat yang ingin membuka kedai yang saya boleh kaitkan dengan ini. Okey, dari segi permintaan dan penawaran, saya boleh membagi contoh, iaitu apabila mereka berebut untuk membuka kedai di sini, mereka boleh menarik minat ataupun menarik pembeli untuk datang ke roncit diorang yang duduk di area sini ataupun yang mereka tinggal di sinilah, supaya penduduk area sini tidak mengambil masa ataupun tidak mengambil kos perkhidmatan yang jauh untuk ke bandar. Mereka boleh mendapatkan sumber-sumber keperluan mereka di sini saja. Oleh itu, peniaga ataupun syarikat roncit boleh menaikkan permintaan dan penawaran mereka untuk membuka kedai ataupun membuka syarikat roncit di sini. Dari segi nilai, jika kenaikan permintaan, nilai-nilai harga tanah juga boleh naik di sini.